Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk subjek VKMB 1021 Pembangunan Masyarakat. Pada assignment kali ini kami memilih tajuk Tertib di Meja Makan. Saya Nurul Ashiki binti Amran, nombor matrik 284153, ingin membentangkan assignment kami yang telah disiapkan. Pengenalan. Apabila orang kenamaan menghadiri perhimpunan rasmi atau majlis makan malam, adab atau adab di meja makan mesti dipatuhi. Etika meja termasuklah menggunakan peralatan semasa makan. Meja dibuat khas. Tabiat ini memerlukan adab meja yang berbeza-beza mengikut peristiwa serta variasi kecil. Kod etika ini diterapkan ke dalam masyarakat untuk melahirkan murid yang hebat dari segi akademi yang juga berani makan bersama tetamu terhormat. Pengambilan makanan menunjukkan sikap dan pandangan hidup seseorang. Makan bersama orang lain mungkin berkaitan dengan perkongsian yang bertujuan untuk mewujudkan suasana yang lebih menyenangkan dan menyeronokkan bagi mereka yang berkenaan. Semua orang harus tahu adab makan yang betul. Menggunakan sudu dan garfu yang sesuai adalah penting. Masakan Melayu dimakan dengan sudu di sebelah kanan dan garfu di sebelah kiri. Masakan Barat menggunakan tangan kanan untuk pisau dan tangan kiri untuk garfu. Penyepit yang betul untuk hidangan Cina. Penempatan sudu dan garfu di meja adalah sama penting. Mari kita tentukan pendekatan yang berbeza di dalam perbincangan ini. Adab dan tertib. Terdapat pantang larang, norma dan garis panduan tentang makan semasa majlis rasmi. Acara formal memberi peluang untuk belajar dan mengamalkan etika dan ketertiban yang betul. Adab dan tertib semasa di meja makan rasmi akan dibincangkan di slide seterusnya. Antara adab dan tertib yang perlu kita amalkan adalah jangan menolak. Amat disyorkan agar para hadirin tidak menolak makanan ataupun minuman yang dihidangkan di majlis rasmi. Dahulukan senior. Memastikan ahli kumpulan yang lebih senior duduk dia dahulu, diikuti oleh ahli kumpulan yang lebih muda mengambil tempat mereka. Paling hampir, menggunakan makanan yang berhampiran dengan tempat kita berada. Tangan bersih. Gunakan tangan yang bersih untuk mencedok lauk. Apabila anda mencedok, anda harus mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan pinggan, garfu dan mangkuk tidak berlanggar dan menghasilkan bunyi. Makan secara senyap. Makan dengan senyap. Jangan bercakap atau berbual sambil makan atau membuat bising, bunyi kunyahan kuat dan sebagainya. Hygienik. Elakkan bersin ataupun batuk ataupun meludah ketika orang lain sedang makan. Tunggu. Jangan terus meninggalkan meja apabila anda sudah selesai makan jika masih ada individu semeja yang masih belum selesai menjabah hidangan mereka. Memastikan semua orang telah selesai makan. Ia dianggap tidak sopan atau memulakan pembersihan secara yang lain masih dalam proses menikmati hidangan mereka. Tata cara. Apabila menghadiri majlis makan, makanan gaya barat biasanya dihidangkan bersama beberapa kulineri di jamuan. Di atas meja makan, sudu, garfu, pinggan dan gelas disusun mengikut urutan yang digambarkan dalam rajah 1 mengikut jenis makanan yang dihidangkan. Elakkan daripada menyentuh atau mencari melalui perkakasan yang ditawarkan dan sebaliknya berbincang dengan rakan semeja untuk disimpan sebagai cenderahati. Panduan menggunakan perkakasan dalam majlis makan rasmi. Napkin tangan. Menyelitkan serbet di bawah kola tali leher tidak dibenarkan. Lipat dan letakkan napkin dalam santapan formal. Serbet menghalang tumpahan makanan daripada mengotorkan pakaian tetamu. Napkin digunakan untuk mengelap dan menyembunyikan mulut selepas mengeluarkan tulang yang terperangkap. Jika serbet anda jatuh semasa makan, minta bantuan pelayan. Selepas makan, letakkan serbet secara rata supaya ia mengekalkan bentuknya. Letakkan sapu tangan di atas kerusi jika anda perlu pergi. Jika anda meletakkan serbet di atas meja, pelayan akan mengelak peralatan kerana ia menunjukkan anda tidak akan kembali. Raja di sebelah menunjukkan kulineri barat. Jika anda ingin mengambil minuman beralkohol, anda tidak perlu menutup gelas. Apabila pelayan ingin menuangkan air ke dalam gelas, cukup tutup bibir gelas dengan jari anda. Gelas. Anda tidak perlu menutup gelas jika anda tidak minum minuman beralkohol. Apabila pelayan ingin menuangkan air ke dalam gelas, anda hanya perlu menutup bibir gelas dengan jari anda. Pelayan mesti mengambil mana-mana gelas yang tidak digunakan. Apabila paras air dalam bekas jatuh di mana ia dituangkan, pelayan akan sentiasa menggantikan air kosong yang baru.
Cutlery. Dalam kebanyakan keadaan, kedudukan sudu dan garfu hanya perlu dibezakan untuk membantu tetamu membezakan jenis hidangan yang hendak dihidangkan. Apabila menggunakan peralatan seperti sudu dan garfu, mulakan dari bahagian luar ke dalam. Sama ada pisau atau sudu sudah memadai. Pertama, sebarang makanan di luar bahagian utama dihidangkan, dicincang atau dicedok menggunakan pisau atau sudu. Pisau, sudu dan garfu hendaklah diletak di sebelah kanan hidangan dengan garfu dan sudu diletak bertentangan antara satu sama lain. Jika anda hanya menggunakan garfu, anda harus membalikkan dan menggunakan tines untuk mengambil makanan. Kekalkan ibu jari anda pada bahagian atas dan bawah hujung pangkal yang diletakkan pada jari hantu. Simpan ibu jari anda pada tempat dengan bantuan cincin dan jari panjang anda. Apabila menggunakan garfu dengan pisau, tines hendaklah dibengkokkan ke bawah dan garfu dipegang di tangan kiri. Jika anda tidak mempunyai pisau, terbalikkan serampang garfu untuk digunakan. Ibu jari hendaklah di bahagian bawah sisi dan jari telunjuk hendaklah di bahagian atas. Tapak harus berpusat pada tapak tangan. Pisau hendaklah dipegang di tangan kanan dengan alas diletakkan pada tapak tangan. Ibu jari hendaklah diletakkan di tempat pangkal dan jari telunjuk hendaklah diletakkan di bahagian atas pemegang. Apabila menggunakan pisau dengan garfu, pisau juga harus digunakan untuk menembusi makanan yang dipegang oleh garfu. Apabila hanya menggunakan sudu, tangan kanan hendaklah dipegang dengan cara yang sama seperti cara seseorang memegang garfu sekiranya pisau tidak tersedia. Pemegang sudu dengan cara yang sama jika anda menggunakan dengan sendirinya, walaupun semasa mengabungkannya dengan garfu. Assalamualaikum. Saya Muhammad Fairuz bin Abdul Rahim, nombor metrik 284039. Saya akan menyampaikan pembentangan tajuk Tata Cara Makan di Barat. Tajuk pertama, pembuka selera. Pembuka selera dihidangkan, kita hanya perlu makan hidangan utama dan buah hiasannya. Selepas melengkapkan minuman, letakkan garpu kecil yang digunakan untuk makanan dalam keadaan terlentang di sebelah kanan bahagian dalam hidangan. Hidangan koktel dipegang di sebelah kanan garpu, ujungnya runcing menghala ke bawah di bawah mulut untuk ditelan. Berkumur dengan air sejuk boleh memadamkan rasa sos dari lidah. Makanan berasaskan sup ataupun kuah. Kita tidak perlu meniup sup semasa ia masih panas, biarkan ia sejuk sendiri. Kepala hendaklah direndahkan sedikit semasa memberi makanan untuk mengelakkan sup daripada diludah keluar apabila diteguk. Kita perlu menggunakan senduk. Letakkan sup di tengah-tengah meja dan selesaikan dengan tepi senduk. Jika hidangan ikan dihidangkan sebelum hidangan utama, perah limau yang disertakan dengan menggenggam kedua hujung limau sambil menusuk bahagian tengah limau. Jika hidangan ikan dimasak dengan hidangan utama, pendekatan ini sangat sesuai. Napkin boleh digunakan untuk mengelap hujung jari. Selepas menggunakan pendekatan ini untuk mengeluarkan jus limau nipis dari. Jika hidangan ikan dihidangkan sebelum hidangan utama, perah limau yang disertakan dengan menggenggam kedua hujung limau sambil menusuk bahagian tengah limau. Jika hidangan ikan dimasak dengan hidangan utama, pendekatan ini sangat sesuai. Napkin boleh digunakan untuk mengelap hujung jari. Selepas menggunakan pendekatan ini untuk bagi hidangan ikan, sekiranya limau nipis ditawarkan bersama hidangan, ia hanya untuk hiasan dan tidak boleh dimakan. Hidangan ini hanya memerlukan pisau dan garpu. Pisau dan garpu dipegang tangan yang sama. Makanan dihiris dengan tangan kanan. Selepas selesai makan, letakkan pisau dan garpu di sebelah kanan hidangan. Daging stik. Jika kita memakan stik, gunakan pisau dan garpu yang telah disediakan. Daging hendaklah dicincang menjadi kepingan kecil untuk memudahkan ditelan.
bawa makanan ke bibir dengan garpu. Selesai makan, letakkan pisau dan garpu di bahagian pinggan yang betul. Pencuci mulut. Pencuci mulut adalah makanan selepas makan. Pencuci mulut adalah termasuk seperti kek, puding, aiskrim atau buah-buahan. Hidangan lazat ini boleh dimakan beberapa cara, menggunakan garpu ataupun sudu teh. Sudu teh adalah bermaksud sudu yang digunakan untuk makan puding. Untuk mengiris buah, kita menggunakan pisau, dan jika untuk mengambil aiskrim dengan betul, kita perlu menggunakan skop yang disediakan. Buah-buahan. Buah-buahan yang telah disediakan biasanya sedia untuk diiris. Sekiranya diberi buah-buahan berair seperti rambutan, anda harus mencuci tangan menggunakan air yang dibekalkan di dalam besen, basuh tangan dan kemudian mengeringkan dengan serbet. Minuman panas, kopi atau teh adalah pengalaman makanan yang terbaik. Bila kopi dihidangkan pada majlis makan malam, ia selalunya disertakan dengan susu ataupun krim. Untuk meletakkan gula, anda mesti memutarkan atau memutar gula mengikut arah jam. Adalah penting untuk mengelak daripada mencipta sebarang bunyi semasa mengacau kopi. Gunakan sudu atau piring cawan untuk menghirup kopi atau teh. Ini tidak boleh diterima di dalam satu majlis. Dan yang terakhir, wine. Ikan, unggas dan ayam sering dipasangkan dengan wine. Wine merah digandingkan dengan stik dan kambing. Wine mawar sangat sesuai dengan daging merah jambu seperti babi dan kanat. Champagne dan wine berkilauan melengkapkan hampir setiap hidangan. Wine bukan penghilang dahaga. Pelayan akan mengisi semula gelas wine secara automatik jika anda tidak menyiapkannya sebelum makan tamat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Abdul Hafiz bin Abdul Halim. Nombor metrik saya 283701. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan tata cara di majlis rasmi. Adab makan. Pilih makanan dalam bahagian yang munasabah dan elakkan makan terlalu banyak. Sebelum menelan, benda besar seperti daging hendaklah sentiasa dipotong menggunakan pisau. Telan makanan anda sebelum makan lagi. Jika menggunakan sos yang berasingan, celup makanan ke dalam bot. Jika anda makan apa-apa yang memerlukan tangan anda seperti dermi ayam, lengkapkan sebelum meneruskan. Adab makan. Selepas semua orang berada dan bersedia untuk makan, anda boleh makan. Anda tidak sepatutnya meninggalkan meja sehingga semua orang telah makan. Semasa minum minuman atau air, jangan masukkan apa-apa ke dalam mulut anda, walaupun sekeping gusi. Adalah penting untuk anda menahan diri daripada berkumur dengan air minuman sepanjang bahagian makanan ritual. Apabila minum air, jangan sekali-kali mengisi semula gelas selepas menelan atau menggunakannya di dalam mulut. Minum minuman yang mencukupi setiap kali makan untuk mengelakkan rasa kenyang. Adab buffet. Pengunjung dialu-alukan untuk beramal mesra di ruang yang ditawarkan oleh idea sentapan buffet di samping makan. Majoriti makan malam secara formal dan tidak formal disediakan sebagai buffet orang ke orang. Hidangan makanan akan dihidangkan di atas meja utama, manakala gula-gula dan air akan disediakan di atas meja berasingan. Pinggan makan malam dan serbet diletakkan di hujung meja sebelum lauk dibentangkan seperti yang digambarkan dalam ilustrasi ini. Tunggu sehingga tuan rumah menggesa anda untuk mula makan. Gadis dan orang tua adalah yang pertama makan. Berkumpul dalam barisan yang sesuai dengan susunan makanan. Adalah penting untuk tidak mencuri hidangan kegemaran pengunjung
dan tidak mengganggu perbualan sedia ada. Adalah menjadi tradisi untuk menawarkan makanan terlebih dahulu apabila ada pelawat penting. Pastikan anda mempunyai makanan yang mencukupi terlebih dahulu dan kemudian ulangi proses 2 atau 3 kali. Elakkan berlama-lama di atas meja untuk jangka masa yang lama. Makan dengan sudu atau garpu yang tidak dibenarkan. Gunakan senduk atau sudu yang disediakan dan bukannya sesuatu yang lain. Sebelum anda beramai-ramai, pastikan semua tetamu anda selesai makan. Adalah penting untuk menyusun makanan dengan betul, bermula dengan pembuka selera, salad, sup, hidangan utama dan kemudian pencuci mulut dan kemudian mengikuti hidangan utama. Apabila mengambil roti untuk sup atau hidangan utama, pegang makanan sup di tangan kiri anda dahulu, diikuti dengan roti atau roti di tangan kanan. Ini memastikan sup dimakan secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asrul bin Mehad, nombor metrik 284037. Saya akan membentangkan berkenaan dengan tajuk tertib di meja makan dalam majlis rasmi. Tertib meja rasmi adalah lebih baik untuk mengelak daripada melihat melalui peralatan yang boleh diakses di atas meja pada semua kos. Walaupun peralatan yang ada sangat berbahaya dan kompleks, anda tidak sepatutnya bercakap apabila ada apa-apa makanan di dalam mulut anda. Anda harus mengelak daripada memberi terlalu banyak makanan sehingga sukar untuk para tetamu untuk kunyah. Walaupun barang perak kelihatan kotor, jangan sesekali menggunakan sapu tangan atau tisu untuk mengelap sudu dan garpu kerana ini dianggap tidak menghormati tuan rumah. Apabila menggunakan sudu dan garpu, elakkan supaya membuat bunyi bising. Jika hidangan terlalu panas, ambil beberapa teguk air sejuk dan kemudian telan. Makanan yang telah dimasukkan ke dalam mulut tidak boleh dikeluarkan semula. Semasa anda berada di dalam majlis barbecue, anda tidak boleh mengambil daging ayam atau ikan dengan menggunakan tangan anda sendiri. Berkelakuan tidak sopan adalah tidak digalakkan. Cuba untuk tidak membazir sebarang makanan. Cuba jangan terlalu memilih makanan semasa menelan makanan. Jika anda dihidangkan dengan makanan yang anda tidak suka, ucapkan terima kasih kepada orang yang menyampaikannya kepada anda tanpa memberi penjelasan yang lanjut. Jangan rendam atau belah roti dalam sos. Adalah penting untuk mengelakkan anda menelan atau menghirup sup dengan terlalu kuat. Elakkan batuk atau meludah dengan cepat ke dalam pinggan. Jika anda mengambil apa-apa yang mesti dikunyah sebelum menelan, keluarkan benda itu dari mulut dengan lembut menggunakan garpu, kemudian sembunyikannya di belakang makanan di atas pinggan. Anda juga boleh mengeluarkannya dengan menutup mulut anda dengan satu tangan atau menggunakan sapu tangan. Jika anda perlu bangun dari meja makan, berunding dahulu dengan rakan meja anda. Anda tidak boleh mencuki gigi, telinga atau hidung anda di khayat ramai. Sudu dan garpu tidak boleh dibiarkan dalam cawan atau gelas. Jika sudu atau garpu disimpan di luar gelas, kawan-kawan anda boleh meminjam sudu dan garpu anda. Kacau kopi atau teh dengan sesenyap yang mungkin. Anda tidak boleh menyedut teh cair yang panas dimasukkan ke dalam piring. Adalah lebih baik untuk mengelakkan merokok di meja melainkan anda mendapat persetujuan semua orang di dalam bilik tersebut. Jangan susun pinggan atau bawa ke dapur sebaik sahaja anda selesai makan. Sekian, terima kasih. Saya Siti Nur Aida binti Muhammad Syakri, nombor metrik 282551. Perkara yang perlu dielakkan dan diberi perhatian.
Elakkan mencukir gigi atau mengunyah kuku dianggap tidak sopan. Elakkan bersih dan sendawa. Jika anda tidak dapat menahannya, tutup mulut anda dengan kain dan bersih dan sendawa senyap mungkin. Adalah tidak sopan untuk membawa makan malam anda pada baru-baru ini pada ketika ini dalam perbualan. Adalah penting untuk tidak mengembangkan tabiat mencuri barang dari meja dan menyimpannya sebagai kenang-kenangan kerana ini tidak menyenangkan. Beri perhatian. Apabila semua tetamu jemputan telah beredar, mereka yang tidak dijemput tetapi masih berada di sama boleh beredar. Sebelum anda meninggalkan perhimpunan, semak semula sama ada napkin disusul dengan betul di atas meja. Jika minuman alu-aluan dihidangkan semasa majlis, setiap tetamu hendaklah berdiri, memegang kelas minuman dengan tangan mereka menghala ke tengah meja dan meneguk sebelum kembali ke tempat duduk mereka. Ini dilakukan sebelum pelawak boleh kembali ke tempat duduk mereka. Apabila anda mengalu-alukan seseorang dengan mesra, ia boleh diterima untuk menawarkan mereka minuman air sejuk. Tata cara pengurusan jamuan rasmi. Meja makan. Sebelum membincangkan makanan yang akan dihidangkan semasa makan malam, jenis meja yang akan digunakan untuk menganjurkan jamuan mesti ditentukan. Meja panjang ialah pilihan tempat duduk terbaik untuk melayan pelawak penting atau VIP di majlis anda. Ini memudahkan untuk meletakkan permaidani merah dan hadirin lain supaya mereka menghadap VIP apabila dia tiba atau berlepas dari acara itu. Pihak hotel mestilah menggunakan meja bulat kerana mereka mempunyai bilangan peserta yang munasabah dan tidak mengambil berat tentang prosedur mengemas peralatan meja. Alas meja. Alas meja yang diperbuat daripada bahagian menarik tidak memerlukan alas kerana daya tarikan bahagian atas meja itu adalah salah satu hiasan. Alas letak mestilah 1,5 inci dari tepi meja. Kertas, kain dan plastik adalah bahagian paling kerap digunakan untuk membuat alas letak. Gunakan ke alas meja untuk mengelakkan menghasilkan bunyi yang banyak apabila meletakkan meja dengan peralatan. Sebelum memasang alas meja, permukaan meja mestilah dibersihkan dengan baik. Alas meja kemudian dibentangkan dan diletakkan di atasnya. Meja makan. Alas meja hendaklah dibina daripada kain atau warna yang melengkapi hiasan meja yang lain. Alas meja hendaklah 12 inci panjang dan cukup panjang untuk membungkus meja. Koyak dan kotoran serta kedutan yang jelas harus dielakkan pada alas meja. Memorable Mr. with an equally memorable name. This goes on the cover and sit up the brandy for your Interior magazine. Semasa majlis makan yang lebih formal adalah tradisional untuk menggunakan pelbagai garpu untuk setiap hidangan. Garpu salad, garpu hidangan utama juga dikenali sebagai garpu makan malam. Garpu pencuci mulut juga dikenali sebagai garpu pencuci mulut. Dan garpu koktail adalah sebahagian daripadanya garpu salad. Peralatan dan kulineri. Pisau. Makan malam formal dan sebaru formal menggunakan pelbagai jenis pinggan mangkuk, termasuk pisau. Terdapat pisau untuk menghiri hidangan utama, roti, daging dan buah. Garpu. Makanan rasmi menggunakan banyak garpu untuk setiap hidangan. Salad, hidangan utama, pencuci mulut dan garpu koktail adalah contoh garpu salad. Sudu hidangan, sudu meja, sudu makan, sudu bijirin, sudu sup, sudu teh, sudu kopi dan sudu minuman adalah beberapa contoh sudu kopi Ceylon. Mangkuk. Pinggan, mangkuk atau pinggan digunakan untuk makan ritual. Setiap pinggan mempunyai menu tetap atau pilihan makanan bergantung pada citarasa anda. Pinggan servis, pinggan utama, pinggan sarapan, pinggan sup,
pencuci mulut dan pinggan atau mangkuk bijirin, pinggan untuk roti, mentega dan pinggan roti, dan mangkuk untuk jus lemon adalah pinggan biasa. Apabila merancang makan malam rasmi, adalah penting untuk menggunakan barangan kaca yang betul. Setiap minuman memerlukan gelas yang berasingan. Bekas air juga penting. Cermin mata dengan kaki popular dan membawa kelainan ke meja makan. Cermin mata bentakai adalah popular. Cawan boleh menjadi cawan kopi dengan piring, cawan teh dan piring atau cawan sedutan kecil. Kesimpulan, setiap orang harus mempelajari etika makanan yang betul. Cara seseorang bertindak semasa makan rasmi mendedahkan kepribadian mereka. Jika seseorang minum terlalu banyak, orang mungkin tidak menyukainya dan kehadiran mereka di acara itu mungkin kurang dikagumi. Kita sepatutnya tahu adab meja. Gunakan peralatan yang sesuai untuk mengelakkan situasi meja makan yang memalukan. Kulturi barat adalah pelbagai dan pelbagai guna.